Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar, para penonton semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita ke hadiratnya dalam kesempatan pada petang ini untuk kita bersama-sama berbincang satu tajuk yang dikaitkan dengan puasa dan hubungan antar kaum ataupun antara agama. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran berkenaan dengan puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan, digezetkan kepada kamu puasa sebagaimana yang digezetkan, difardukan kepada mereka yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu memperoleh takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks puasa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu, agenda utamanya ialah ketakwaan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaparkan soal umat yang terdahulu. Dan kalau kita lihat kepada umat yang terdahulu sekarang ini, mereka kalau masih kekal dengan umat dan agama yang terdahulu, maknanya Yahudi dan Kristian, bermakna sekarang ini mereka adalah bukan Islam. Apakah kita boleh hadkan kepada Islam sahaja di zaman itu yang orang-orang Yahudi dan Nasara mengikuti para Rasul alaihi wassalatu wassalam? Sudah tentu tidak. Sebab kita melihat soal agenda kehidupan kita, apabila kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh perkiraan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang lalu. Hadis yang lain yang menyebut man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan ya dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang lalu. Dua hadis ini adalah digabungkan dan inilah tradisi kefahaman para ulama. Apabila ada dua hadis yang nampak semacam bertentangan dengan menggunakan ungkapan yang berbeza, shama menahan diri, qama mendirikan. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, shama menahan diri daripada makan minum daripada pagi sampai ke petang, sampai maghrib. Dan setakat menahan diri, apakah kita tidak terlibat dalam agenda gerak kerja yang lain? Dalam konteks mendirikan sembahyang dan lain-lain agenda kehidupan kita harian. Bekerja dengan kesihatan yang ada, kita mendirikan, menegakkan keadilan dalam konteks masyarakat. Semuanya ini merupakan suatu perkara yang dikaitkan dengan qama, iaitu mendirikan. Maknanya apabila kita melihat kepada persoalan hubungan kita umat Islam, sebab saya nak kaitkan perkara ini disebabkan wujudnya elemen unsur-unsur yang dikatakan golongan ekstremis. Apabila menyebut soal bukan Islam dalam konteks Malaysia, oh kafir, bahaya, jahat. Semua elemen negatif diletakkan kepada orang kafir, orang bukan Islam. Sedangkan mereka, ya, kalau orang Islam sendiri sebelum mereka menjadi alim, ya, memperoleh ijazah dan sebagainya yang dikatakan ulama, alim, seseorang itu alim,
ramainya ulama, dengan ungkapan ulama, apakah dia tidak jahil? Setelah dia berilmu, dengan sedap, dengan angkuh, dia menuduh orang lain jahat dan sebagainya. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kena open, terbuka, minda terbuka, bukan melarikan diri daripada dasar gagasan besar Islam yang berada dalam Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, saya nak bawa. Ini bahan sejarah yang mana Allah Subhanahu wa taala memaparkan soal keantarabangsaan Islam dan keantarabangsaan kita dalam hubungan antarabangsa, sebab kita tak boleh orang kata lokal. Sebab Islam rahmatan lil alamin. Jadi apabila ianya bertaraf antarabangsa, kita kena mengantarabangsakan. Jadi dalam hal ini, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ar-Rum ayat pertama, Alif Lam Mim ghalibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzin yafrahul mu'minin. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Dalam konteks ayat ini, di antara kuasa besar dunia pada ketika itu antara Parsi dengan Rom. Rom telah mengalami kekalahan. Ghulibatir Rum, Rom dikalahkan. Tetapi selepas beberapa tahun, Rom akan menang. Dan di ketika itu orang-orang yang beriman akan bergembira. Dari segi logiknya, macam mana orang Islam boleh bergembira dengan kemenangan orang bukan Islam Rom yang didominasikan oleh agama Kristian? Sudah tentu kalau kita lihat secara logik, memang tak logik lah. Sepatutnya kita bergembira dengan kemenangan Islam. Islam masa itu belum kuat. Tetapi persoalan di antara dua kuasa, yang mana lebih cenderung, yang mana lebih memberikan kemanfaatan dalam konteks diplomati antarabangsa. Semuanya itu mesti dilihat. Sebab itu apabila kita gagal melihat aspek sejarah, yang kita juga melihat bagaimana pembentukan perlembagaan Madinah, yang orang-orang Yahudi dengan segala suku kaum yang ada pada ketika itu being listed, disenaraikan, being enacted from law point of view. Senarai kaum kita di Malaysia ni kaum Melayu je namanya, bahasa Melayu. Tetapi bangsa lain tidak dinobatkan. Tetapi bagaimana Nabi SAW yang dalam konteks Islam yang sudah cukup sebenarnya Al-Quran, tetapi Nabi mempelopori soal codification undang-undang dalam bentuk undang-undang bertulis yang dibicarakan oleh Muhammad Hamidullah, Profesor Muhammad Hamidullah, sebagai the first written constitution in the world, yang tidak dapat dinafikan kewujudan undang-undang perlembagaan negara bertulis pertama di dunia. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kebencian kita kepada sesuatu kaum yang memang jahil? Kalau mereka tak jahil, mereka dah masuk Islam. Tanpa dinafikan ada unsur-unsur konspirasi ataupun jahat melampau yang ada. Sebab itu dalam konteks puasa, apabila saya bertanya kepada seorang pelajar saya dengan namanya Sherlyn Oi, ya, saya tanya kepada dia, what is your religious status of your religion? Dia kata pre-thinker. Pada saya ianya suatu platform yang baik nak mengajak dia berbincang. Tapi dia student lain, tapi dia berinteraksi dengan saya. Saya kata, sebab dia menyebut kepada saya salam Ramadan. Saya kata, you puasa kah?
puasa. Tapi minum air lah dia kata. Maknanya istilah puasa, konsep puasa menahan diri itu daripada makan minum, yang pada dia menahan makan. Tetapi minum air. Tak apa. At least at the early stage. Maknanya apakah betul seseorang kalau free thinker itu dia tak percaya kepada religion? Itu agenda lain. Tetapi yang kita nak sebut dalam konteks ini, apabila Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkan keadilan dalam bentuk yang benar-benar adil dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sekelompok manusia, sama adanya Islam atau bukan Islam, yang kamu benci, yang kamu kata tak baik, jahat dan sebagainya. Jangan sampai kamu tidak berlaku adil. Dan apakah keadilan itu hanya di mahkamah saja? From Islamic point of view. Sebelum ke mahkamah, preparation oleh peguam, preparation oleh hakim-hakim. Maknanya, keadilan bukan being confined to the house of God. Oleh hal yang demikian, kita harus mengenali apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan copy and paste saja. Kita ada suasana yang tak sama dengan Arab Saudi. Arab Saudi dengan bangsa Arab yang 99%-nya Islam, yang kita berapa peratus saja Islam. Walaupun masih majoriti, tetapi kita ada kefahaman sendiri, kena bentuk kefahaman sendiri yang selalu disebut oleh almarhum Datuk Seri Fadil, Fiqhu Malizi, Fiqh Malaysia. Suasana di Malaysia mesti diambil kira. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita berada di Malaysia. Apakah ada di antara kita rela untuk keluar daripada Malaysia atas dasar Malaysia tidak Islami? Kita kata Malaysia tidak Islami, kita pun nak keluar. Betulkah ungkapan kita bahawa Malaysia tidak Islami? Jadi dalam hal ini, apabila kita melihat kepada gagasan besar Al-Quran, apabila berhubungan dengan bukan Islam, dalam peperangan sekalipun jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Mereka yang tidak terlibat dalam peperangan, pokok-pokok tumbuh-tumbuhan harus dimusnahkan bersama. Tidak. Ini bukan agenda gaya pengurusan perang dalam Islam. Selepas Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, sehingga akhir ayat, bersiap sedia dengan segala kelengkapan untuk berperang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Apabila mereka mengambil pendekatan untuk berdamai, fajnah laha, hendaklah kamu berdamai, jangan engkau nak perang. Jadi dalam konteks ini kita lihat bagaimana harapan gesaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita berdamai. Dalam konteks damai ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut, memberikan penegasan, wa allafa baina qulubihim. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Maknanya nak menjadikan mereka itu Islam, bersatu, menyatukan hati, cenderung untuk memilih Islam, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak dapat memberikan hidayah kepada bapa saudaranya untuk masuk Islam, menerima Islam, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi merasa kecewa ataupun rasa sedih. Dan dalam konteks surah Ar-Rum tadi, Nabi sendiri masa sedih kerana kekalahan Rum. Sepatutkan Nabi sebagai Rasul besar
merasa sedih di atas kekalahan Rom di samping orang Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah itu. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks agenda puasa kita yang kita mengisafi betapa umat terdahulu susah payah melaksanakan ibadah puasa dalam suasana yang kita hari ini dalam suasana elektrik yang begitu rupa dengan segala macam internet yang ada perhubungan kita yang dikatakan global village. Apakah kita tidak merasai kesusahan mereka nak faham Islam? Apakah kita sudah memertabatkan agenda dakwah kita kepada mereka? Ataupun asyik kita kutuk saja mereka? Kadang-kadang kita berjanji dengan mereka untuk bertemu tetapi kita mungkir janji. Apakah mungkir janji itu tidak menjadi sebahagian daripada agenda prinsip kehidupan Islam? Jadi dalam hal ini, saudara-saudari pendengar, tuan-tuan dan puan, kita harus insaf bahawa betapa puasa mengajar kita bukan sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Yang umumnya perkara lapar dan dahaga ekoran ketiadaan makan dan minum dalam diri kita. Perkara itu perkara halal. Tetapi yang nak ditekankan bagaimana untuk kita mengelak daripada persoalan benda-benda yang haram. Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas dan sebagainya. Yang mengatakan seseorang itu berlaku zalim. Walaupun kita sebenarnya tidak menjelmakan fakta betapa orang itu betulkah zalim. Kita sekadar menggunakan ungkapan, oh seseorang itu zalim. Tetapi kita tidak mampu untuk memberikan fakta. Saya nak berkongsi sedikit sebelum saya menamatkan. Dalam persoalan undang-undang ada satu subjek ataupun disiplin undang-undang keterangan yang dikaitkan dengan third person opinion ataupun expert opinion. Betapa hebat seseorang doktor, seseorang profesor ataupun apa jawatan yang ada pada dia untuk memberikan keterangan berasaskan kepakaran yang ada pada dia. Namun konklusi yang disebut oleh dia diungkapkan itu tidak diikuti dengan justification ground. Bagaimana dia membuat satu keputusan itu ground of the judgment ataupun ground of the opinion. Atau kita kata justifikasi. Sebab yang bercakap mulut, yang berfikir hati dan akal. Orang tak nampak. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hakim memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia boleh pandang, yang apa yang nampak pada dia. Apa yang ada dalam fikiran manusia tidak nampak. Jadi hebat macam mana pandangan pun tetapi justification gagal diberikan, pandangan itu ditolak walaupun dia 100 tahun pengalaman, kepakaran dia gagal untuk memberikan ground of the justification ataupun opinion itu, maka ditolak. Alangkah malunya kita kalau sudah kita ke sana kemari dalam konteks dunia, negara, masyarakat, kita menyebut soal Islam, tiba-tiba kita gagal untuk menampilkan watak yang sebenar dalam konteks kehidupan. Apa makna puasa yang ada pada kita, dan sudah tentu boleh dipersoalkan kredibiliti, kemantapan puasa yang ada pada kita. Moga-moga kita tidak berlaku adil, tidak berlaku zalim kepada orang bukan Islam, dan sekaligus tidak berlaku adil ya kepada diri kita sendiri yang membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Di samping tuduhan kepada orang Islam sendiri yang tidak berasas juga adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Moga-moga ia memberikan kemanfaatan kepada kita bersama. Wallahu alam. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.